Okey, selamat petang semua. Selamat petang semua. Okey, kita nak tengok hari ni saya bagi contoh slide untuk presentation. Memenangkan presentation kita next week ya. Okey. First, apa yang perlu kamu ada adalah tajuk okey, tajuk logo kementerian. Okey, ini basic lah, logo kementerian. Okey, ini basic. Logo Politeknik Malaysia. Kalau nak letak Politeknik Malaysia Kuching pun boleh. Okey. Kemudian kita kena ada tajuk. Okey. Tajuk, nama supervisor. Okey, kamu letaklah nama supervisor kamu nanti. Siapa nama dia. Okey, kemudian nama kamu sendirilah, nama ahli kumpulan, nama 1, nama 2, nama 3 dengan nombor metrik. Okey, nama dengan nombor metrik. Okey, ini first cover page lah. Kamu akan explain tajuk kamu dan terus masuk kepada introduction. Okey. Okey, introduction. Okey, ingat mula-mula mesti ada cover dulu lah. Cover tu untuk start untuk start pengenalan untuk diri kamu, okey, tajuk kamu. Okey, kemudian baru masuk kepada introduction kepada tajuk tu. Okey, introduction kepada tajuk ni terpulang nak sikit ke, nak banyak ke, yang penting kamu tahulah nak cerita apa dia dalam introduction. Okey, apa yang kamu perlu cerita dan untuk introduction. Okey, apa main idea, key kepada kamu punya research lah. Okey, kunci kepada kamu punya research, introduction. From general ke, yang deep sikit ke, tapi all related to research lah. All related to research. Okey, yang belum lagi kita laksanakan. Okey, di sini juga kalau nak masukkan tentang problem pun boleh. Okey, apa-apa saja, tapi yang sesuai lah kamu masukkan sebagai introduction. Kamu nak ambil literature review, nak masukkan dalam introduction boleh. Kamu nak ambil background, masukkan dalam introduction boleh. Kamu nak ambil problem, masukkan dalam introduction boleh. Okey. Tapi bergantung kepada kreativiti kamu untuk kamu present. Ceritakan kepada panel. Bergantung kepada kreativiti kamu untuk kamu cerita kepada panel. Okey. Okey. Ini contoh ni tajuk dia kamu tengoklah. Tajuk dia corrosion potential of steel in artificial offshore aggregate concrete. Okey, ada beberapa benda yang boleh di-highlightkan dalam introduction. Okey, yang pertama adalah corrosion. Kemudian kamu boleh highlight tentang steel. Kemudian boleh highlight tentang offshore aggregate in concrete. Okey, itu adalah benda-benda yang boleh highlight dalam introduction. Kamu tengok kat sini. Dia highlight tentang concrete. Dia highlight tentang corrosion dan steel. Okey, nampak tak? Dia tak lari dengan tajuk lah untuk kamu masukkan sebagai introduction. Okey, boleh banyak, boleh sikit. Bantu pada kreativiti. Kalau semua kamu dah letak dekat introduction, apa yang kamu nak ceritakan lagi? Okey, yang kamu letak dalam slide ni adalah untuk kamu dapat idea masa kamu bentang nanti, untuk kamu dapatkan idea, untuk kamu olah dia punya idea. Jangan kamu baca apa yang ada dalam slide. Okey, apa yang ada slide adalah kunci kepada idea untuk kamu cerita detail dia. Okey, kunci saja. Kunci dia nak masuk pintu ke, nak masuk rumah kena ada pintu. Kunci untuk pintu tu ni kat sini. Dan baru kita tengok dalam rumah tu ada apa. Boleh cerita semua apa dalam rumah. Tapi kena ada kunci dia untuk kamu ingat apa benda dalam konten. Ini jadi atas ni adalah dia punya kunci dia. Okey. Untuk general idea, keseluruhan dia kamu boleh cerita secara verbal je lah. Okey. Yang lain tu kamu cerita secara verbal. Ini untuk kamu dapatkan idea untuk cerita. Letakkan dalam slide. Okey. Okey, ini untuk introduction. Okey.
Okey. Yang kedua adalah problem statement. Okey. Yang kedua adalah problem statement. Pastikan yang kamu masukkan dalam problem statement tu adalah permasalahan. Okey, permasalahan. Apa sebenarnya masalah dengan normal wet concrete? Sehingga kan kita mahukan ada satu offshore aggregate concrete ni. Okey, yang menyebabkan offshore aggregate concrete ni akan membantu. Okey, apa masalah dia? Okey, normal wet concrete ni concrete biasalah. Okey, concrete biasa. Contoh ni macam research yang dibuat ni. Okey, normal concrete tu dah well known dah. Concrete dia macam ni, macam ni, macam ni. So masalah dia memang dah lama dah tahu apa masalah dia. Okey, masalah kepada alam sekitar, ambil daripada environment, terlebih ambil. Okey, banyak sangat ambil daripada environment dan sebagainya. Okey. Okey, mana nak dapat tu? Kalau boleh untuk problem statement, kalau boleh untuk problem statement ada ada content macam ni. Okey, apa ni? Kamu tengok sebelah bawah ni ada law 2004. Okey. Ni general idea, general problem. Problem yang biasalah kita tahu tentang construction industry, tentang konkrit pun boleh, tapi yang well known lah, yang dah umum dah tahu. Jadi kita tak perlu nak citation. Okey. Umum dah tahu masalah konkrit ni macam ni. Umum dah tahu construction industry masalah dia adalah permintaan yang tinggi tentang konkrit, permintaan yang tinggi tentang aggregate. Itu dah semua dah tahu. So yang ni kita tak perlu letak dia punya yang ni kita tak perlu letak dia punya citation. Tapi yang kedua ni, ada citation kat bawah ni. Citation. Ini kita panggil citation. Most of normal concrete weight is natural stone such as limestone and granite, which the amount of concrete used keep increasing. Natural environment and resources are excessively exploited. Adakah kamu yang cakap benda ni? Kamu tulis report, adakah kamu sedang tulis benda ni? Jawapan dia tidak. Kita ambil daripada seseorang. Siapa seseorang itu? Dia adalah law. Dia adalah law. Law ni adalah yang mencetuskan statement ni. Law adalah orang yang mencetuskan, yang mengeluarkan statement atas ni. Law ni adalah orang yang mengeluarkan statement ni. Macam mana kita dapat statement ni? Dapat daripada pembacaan lah. Kita nak buat research, kita baca kan. Sumber pembacaan kita tu kita ambil statement dia. So statement ni kita quotekan. Kita quotekan. Kita quotekan. Kita quotekan dan kita tulis dia sebagai citation. Untuk tulis citation kena ada nama, kena ada tahun. Ini nama. Nama. Nama ni kalau dalam bahasa Inggeris author lah, penulis. Nama. Author, penulis. Penulis. Nama ni penulis. The writer lah, orang yang mengeluarkan. Kemudian 2004, mesti ada tahun. Nama, tahun. Nama, tahun. Nama, tahun. Ini maksudnya kita sedang citation dengan statement yang diberikan oleh dia. Kita ambil dia. Kita hargai apa yang dia buat. Kita hargai apa yang dia buat. Kalau macam kita orang bagi apa-apa, kita cakap terima kasih. Ini ibaratnya kita cakap kat dia terima kasih. Macam mana kita cakap terima kasih kat dia? Kita letak nama dia. Penghargaan kita adalah kita letak nama dia. Law 2004. Law ni cakap pada masa 2004. Law ni bagi statement pada tahun 2004. Ini adalah cara kita buat citation. Ini adalah cara kita berterima kasih kepada orang yang pertama mengeluarkan statement ini. Kepada orang yang mengeluarkan statement ini.
Okey. Ini problem statement, pastikan dia adalah problem lah. Construction industry in our world are highest demand. Maksudnya highest demand on raw material ni adalah problem nombor satu lah. Highest demand on raw material of concrete aggregate. Okay, especially aggregate. Ni problem nombor satu, highest demand raw material. Raw material ni banyak diperlukan. Jadi bila dia jadi banyak diperlukan, dia jadi problem lah. Nak banyak sangat, jadi problem. Okay. Kemudian problem yang kedua, yang pertama ni kita tak buat citation sebab dia general, sebab dia umum. Ramai orang tahu benda ni. Okay, tak perlu ada penulis tentang dia. Memang dah tahu pun, memang problem dia tu. Okay, tapi yang kedua ni, tak ada orang lain yang tulis kecuali Law 2004. So kita kena buat citation lah untuk mengiktiraf, berterima kasih, menghargai usaha dia untuk keluarkan statement ni. Okay, dia dah buat research, so research dia, dapatan hasil dia dah buat statement. Okay, most of normal concrete weight is a natural stone such as limestone and granite. With the amount of concrete used keep increasing, natural environment and resources are excessively exploited. Okay, kita ambil ni. Natural environment and resources are excessively exploited. Ini adalah problem, keyword kepada problem yang kedua. Okay, ini problem yang kedua, keyword dia. Okay, kita ambil daripada statement Law. Okay, kamu tengok kat sini saya tandakan satu. Okay, saya tandakan satu. Sebab kita dah buat citation, saya tandakan situ. Benda ni tak perlulah, kita buat sampai sini saja. Ni saya nak tunjuk kat sini ada citation yang pertama. Okay, ini kita panggil citation. Okay, dekat belakang nanti, kita tengok dekat reference. Dekat reference, saya dah tanda ni. Okay, kamu tengok ini. Tadi siapa yang cakap? Law. So kita tengok balik kat sini. Law nombor satu ni. Okay, Law TY, nama penuh dia adalah apa nama ni Kalau tengok buku dia tahulah nama penuh. Okay, Dan Cui HZ 2004. Okay. Ini dia punya tajuk title, tajuk paper dia presented at kat mana dia present. Okay. Kemudian siapa publisher dia. Okay. Kemudian saya dapat daripada mana? Saya tulis kat ni, retrieve from mana. Okay. Tadi citation ada nama, tahun. Okay. Kalau pada reference, yang ada citation mesti ada pada reference. Yang tadi ada pada citation Law 2004. So, bila ada dekat citation, dia punya full reference kamu letak dekat reference. Okay. Full reference. Apa dia full reference? Full reference dia mesti ada keseluruhan lah, semua nama-nama yang terlibat. Nama Law tadi of course lah kena ada. Kemudian siapa lagi kawan dia ke, berapa orang lagi kena ada lah. Okay. Tahun masih ada. Tajuk dia, tempat dia present, publisher dia, University Tsinghua, University Beijing. Okay. Dan ambil daripada mana lah. Okay. Kalau ini kalau paper present. Okay. Dia ada beza kalau jurnal, buku dan lain-lainnya. Kamu tengok cara penulisan reference ni lain-lain sikit lah. Okay. Ada yang jurnal, ada yang buku. Okay. Ada yang saya ambil daripada internet. So, cara penulisan tu bergantung kepada sumber tu lah. Bergantung kepada sumber tu. Okay, tengok ni, Law 2004. Ini macam mana kita relatekan citation tadi dengan reference. Okay. Apa yang ada pada citation mesti ada full reference. Okay. Pada citation, nama dan tahun. Pada full reference, mesti ada nama, tahun, tajuk, nama jurnal, kalau jurnal, publisher. Okay. Itulah benda-benda yang perlu ada. Publisher.
Okey. Habis kita nak masuk tadi problem statement sebab problem statement ni ada citation, kita terus pergi kepada citation. Okey. Problem statement. Okey. Statement problem yang pertama, yang kedua kalau ada 3 masukkan 3. Ini adalah keyword sajalah, keyword macam saya tadi juga, keyword saja untuk kamu cerita dengan lebih detail. So ni ada key dia dan lain-lain kamu cerita secara verbal je lah. Okey. Ingat-ingat saja. Yang ni tengok sekejap construction industry, lepas tu baru cerita yang detail punya problem statement. Okey, ni pun sama, ni keyword saja. Itu baru cerita permasalahan sebenar dekat luar. Okey. Yang ketiga, objektif. Okey, objektif. Objektif, okey, macam sebelum ni kita dah belajar, objektif ni dia ada level-level dia. Okey, kalau macam ni to determine, tak boleh lah. Yang satu kena buang. Okey, satu kena buang. Kena up sikit dia punya level. Ini adalah level 2 punya research. Okay, kalau to determine ni. Knowledge dia level 2 saja. Okay, so yang seterusnya tu kena naik sikit level. Okay, to apa? To generate ke apa yang lebih besar, to apa? To apa lagi? To design, to produce. Okay, benda-benda macam tu. Supaya level dia lain. Okay, kalau yang pertama kamu letak to determine is okay. Tapi yang kedua, yang ketiga kena lebih lagi lah. To apa tu? To develop. Okay. To develop mungkin sesuai kat sini untuk membangunkan mapping. Okay. Mungkin sesuai sini develop. Develop. Sebab dia nak bangunkan mapping. Okay. Mapping tu satu mapping kita sebut develop lah, bangunkan. Bina. Okay. Kita bina. Develop. Okay. Jadi level dia lebih tinggi. Kalau setakat determine saja, persembahan dia mungkin ringkas. Kalau develop ni mungkin lebih detail. Okay. To develop. Okay, jadi level dia lebih tinggi daripada to determine. Okay. Tapi again, mesti related to the title lah. Apa benda yang kamu nak buat. Kamu nak buat. To determine, next to develop. Okay, kamu ada berapa orang? 3 orang. So, kalau ada 3 orang, tajuk yang pertama ni sama je. Tajuk yang ni lain. Okay. Tajuk yang ni lain, tajuk yang kedua ni lain. Kemudian kena ada tajuk lagi yang kedua, yang seterusnya. Kemudian kena ada satu lagi tajuk. Jadi semua sekali ada 4 tajuk. Kalau ada 3 orang. Okay, dengar Kalau ada 3 orang, ada 4 objektif. Boleh dengar? 4 objektif. Tajuk tetap apa? Objektif yang pertama ni, yang simple ni, level rendah ni, to determine ni, kamu share. Tapi satu level yang lebih tinggi ni, kamu buat secara individu. Okay. Dan perlu ada 3. Jadi, bila kamu nak buat research, kamu cari yang banyak boleh dapatkan parameter supaya boleh dapat 3 lagi objektif daripada kamu punya research ataupun inovasi. Okay. Kalau inovasi ni boleh dapat banyak. Kalau research ni, pastikan research kamu ada banyak eksperimen lah. Okay. Banyak eksperimen yang berat. Eksperimen yang simple tu kita letak kat atas. Okay. Setakat nak cari cube. Compression cube. Itu letak nombor 1 je. Share. Nak cari tentang corrosion, baru letak tentang nombor 2. Nak cari tentang apa tu, flexural punya karakteristik, baru letak nombor 2, yang 3. Okay. Nak cari tentang crack, baru letak nombor 4. Jadi seorang tentang corrosion, seorang tentang flexural, seorang tentang crack. Okay. Itu yang berat. Nombor 2, nombor 3, nombor 4. Jadi seorang tadi ambil 1. Yang setakat nak test compression tu, semua ambil. Semua share. Okay. Jadi ada 4. Kalau ada 3 orang ahli. Kalau ada 2 orang ahli, maksudnya ada 3 je lah.
Okey. Tak perlu buat banyak-banyak. Sebab yang bawah ni kena masing-masing. Okey, kena masing-masing. Okey. Pastikan level yang kedua, 3 dan 4 ni level yang lebih tinggi lah. Jangan letak to determine lagi. To determine lah. To understand lah. Tak boleh Tapi perkataan untuk objektif ni normal. Kita letak to kat depan. Okey. Dua-dua ada to ni. Untuk. Memang untuk lah. Tujuannya kamu nak ke mana? Untuk pergi ke sana. Untuk pergi ke sini. Untuk pergi. Tu tujuan. Okey. Objektif. Mesti ada to. Okey. Scope of study. Okey. Scope of study ni adalah had kajian. Apa dia had kajian? Apa dia limitation of study? Okey. Limitation of study, scope of study. Okey. Ataupun dalam bahasa Melayunya kita panggil had lah. Had kajian ni, apa dia material yang kita nak guna? Apa dia bahan-bahan yang kita nak guna? Berapa saiz dia? Berapa saiz dia? Okey. Dekat mana nak guna? Kalau guna mol, apa mol yang kamu nak gunakan? Berapa saiz mol? Berapa sampel yang kamu nak buat? Kalau nak buat test konkret, ada berapa sampel? So, berapa jenis sampel yang kamu nak buat? Itu adalah had kajian ataupun scope of study. Contoh, dari segi material. Dari segi material nak guna ordinary Portland cement. Kena jantan. Ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk study lah. Untuk study kamu. Tak ada guna bahan-bahan lain. Itu maksudnya kamu hadkan kamu punya study hanya menggunakan bahan-bahan ini. Hanya menggunakan bahan-bahan ini. Itu maksud skop. Kita limitkan bahan yang digunakan. Tapi bahan yang perlulah. Jangan yang perlu kamu tak masukkan. Yang penting ni. Yang ni penting. Yang penting semua masuk. Kemudian contoh size aggregate. Offshore sand. Nak ambil yang offshore sand ni ada banyak. Banyak saiz. Tapi untuk study ni, dia ni nak study yang 2 cm kali 2 cm kali 2 cm saja. Itu hadkan kajian. Lightweight. So dia hanya nak ambil yang lightweight. Kemudian lightweight tu 2 cm kali 2 cm 2 cm. Ni batu. Kamu bayangkan batu. Batu tu adalah saiznya 2 cm 2 cm 2 cm. Itu saja saiz yang nak digunakan. Ada lagi saiz lain tapi tak guna. Kenapa? Kamu dah hadkan kajian kamu. Hadkan kajian untuk guna saiz ini saja. Sebab apa? Tak sempat lah kalau nak buat semua saiz. Tak sempat masa nanti. So, limitkan kepada 2 cm, 2 cm, 2 cm. Sebab apa 2 cm? Kita nak guna yang besar. Lightweight yang besar untuk jadikan batu. Sebab kita tengok biasanya aggregate ni saiz dia besar. So, kita nak gantikan yang 2 cm tu. Saiz aggregate yang 2 cm. Kita remove daripada aggregate yang 2 cm, kita gantikan yang offshore punya yang 2 cm. Itu maksud dia. Ni untuk ini kita hadkan kajian kita hanya menggunakan offshore sand. Sebab ni kajian ni menggunakan offshore sand. So offshore sand tu ada macam-macam jenis. So kita hanya nak ambil yang 2 cm. Itu maksudnya kita had. Kalau tidak, kita kena ambil semua, kena buat kajian. Setiap satu saiz kena ambil kajian. 0 point pun kita 0.5 cm pun kena buat kajian. Tak ada. Ini tak ada. Kita hadkan kepada 2 cm, 2 cm, 2 cm saja. So, yang lain punya saiz, kita tak ambil. Itu maksud saiz. Ini pun saiz juga. Saiz juga. Ini saiz concrete sample. Concrete sample, berapa banyak? How many? How many? What is the size? How many? Kita nak sampel adalah 4 silinder. Ada 4 silinder yang kena dibuat. Ataupun kalau kamu kata kena buat cube, ada berapa puluh cube. 20 cube ke, 30 cube ke, 15 cube ke. 7 cube untuk 7 hari, 7 cube untuk 14 hari, 7 cube untuk 21 hari, dah 21 cube contoh. 21 cube. 7 cube pula untuk 28 hari. So dah 29 cube. 28 cube. Contoh. 28 cube. Dengan saiz cube-nya 15 cm kali 15 cm kali 15 cm. Contoh.
Ataupun ada saiz lain lagi. Selain buat cube, buat juga slam test. Slam test tu boleh masukkan saiz slam tu. Dan slam tu nanti mesti jatuh dalam lingkungan berapa. Itu kita punya limitation. Okay, limitation. Kalau macam inovasi, material apa nak guna contoh? Nak guna dekat mana? Okay, nak guna dekat site, construction, untuk buat bumbung, untuk buat konkrit. Kena nyatakan lah. Kemudian ada limit tak? Kalau nak potong kayu tu, boleh tak potong kayu mesin tu, kalau buat mesin contoh, kalau buat mesin tu boleh tak potong kayu yang 5 inci? Oh tak boleh, 2 inci saja contoh kan. So maksudnya limitation untuk study kamu adalah for wood size 2 inch depth. Okay, untuk saiz 2 inci saja ketebalan. Dan itu adalah limitation lah maksudnya. Okay, limitation untuk projek kamu adalah untuk kayu 2 inci saja. Itu adalah skop. Berapa saiz mesin yang digunakan? Okay, mesin yang digunakan, contoh kalau circular saw tu, circular saw ni ada banyak jenis. Jadi nak guna satu tu untuk kamu buat inovasi, saiz dia mungkin ada yang 3 inci, okay? Ada yang 4 inci, ada yang 5 inci, ada yang 7 inci, ada yang 9 inci. Jadi kamu fikir mungkin yang sesuai mungkin 7 inci. So kamu kena senaraikan lah. Alat yang digunakan mungkin circular saw dengan saiz 7 inci. Okay, ataupun ada alat lain lagi. Jigsaw. Berapa kapasiti dia yang akan digunakan. Kalau kayu tu, kayu apa nak guna. Okay, berapa saiz mold. Berapa saiz projek yang dijangka kamu siapkan nanti. Boleh masukkan saiz projek kat sini. Itu adalah limitation supaya kamu tidak buat terlampau besar. Okay, kalau buat terlampau besar, berat dan sebagainya. Okay, itu untuk skop, untuk hadkan kajian. Okay, kena fahamlah apa itu had kajian. Had kajian ni supaya kita tak buat tu berlebih-lebih sangat. Sampai nanti kalau kamu nak buat, tak sempat nak masa pula nanti nak buat. Sebab kamu punya study tu terlampau menyeluruh. Jadi kita tak nak menyeluruh, kita nak ambil part-part tertentu sahaja untuk kita buat kajian. Okay. Yang lain, bahagian lain, mungkin lepas ni orang lain akan ambil buat bahagian yang lain pula. Nanti orang lain buat akan lain pula. Supaya nanti bila combine, dia akan menjadi satu lengkap lah. Lengkap. Tapi atas faktor masa dan sebagainya, kita hanya buat part-part tertentu saja. Dan bila kita buat part-part tertentu tu, kita kena hadkan kajian kita. Okay, ini scope of study. Okay. Ni ada lagi. Ni pun scope of study. Okay, collecting raw material. Dekat mana material tu diambil pun dinyatakan. Okay. Apa testing yang terlibat? Okay. Testing cylindrical. Testing slab. Apa yang nak di-testing dengan cylindrical sample? Testing dia punya natrium chloride sample, solution. Okay. Slab sample pun nak test natrium chloride solution juga. Okay. Dua-dua sample, lain sample tapi dua-dua testing yang sama. Ini testing-testing yang terlibat pun kita boleh senaraikan dekat scope of study. Okay. Literature review. Okay. Literature review, okay, boleh ambil sikit. Okay. Boleh ambil sikit. Okay. Literature review ni adalah kita ambil research daripada research orang lain. Okay. Kita ambil daripada research orang lain benda-benda penting. Okay. Benda-benda penting yang boleh digunakan dalam kamu punya research. Okay. Benda-benda penting tu apa? Benda-benda penting itu adalah statement. Okay. Statement yang kena dengan kamu punya research. Okay. Kamu nak buat tentang circular saw. Kamu akan ambil benda-benda berkenaan dengan circular saw. Okay. Kamu nak buat dengan woodworking. So, benda-benda yang berkaitan dengan woodworking yang kena dengan kamu punya projek, kamu akan masukkan dalam literature review. Projek yang kamu nak buat itu adalah satu projek DIY ataupun do it yourself kan. So, kamu boleh masukkan sikit. Okay.
dalam literature review. Okay. Apa tu offshore sand? So offshore sand ni bila kita cari research orang, okay, kita dapat daripada contoh ni Srinivaratne, 2006. Okay, Srinivaratne ni kata apa? Dia kata the difference with river sand and the absence of shell are not much as in offshore sand. And normally offshore sand saturated with seawater had chloride around 0.3%. It can be reduced around 0.075% when seawater water is gravity drained. Okay, bila dah dia kena hujan, dia turun. Kena hujan, dia turun secara gravity. Okay, klorin tu turun. Satu longgokan pasir laut, dia longgok-longgok, kemudian kena air hujan, klorin tu akan larut sekali dengan air hujan secara gravity lah. Turun ke bawah. Turun ke bawah. Itu benda-benda penting yang kita akan masukkan sebagai literature review. Okay, apa lagi yang ada berkenaan dengan offshore sand ni? Tajuk dia berkenaan dengan offshore sand. So kita jadikan perkara offshore sand. Jadi orang lain yang tulis pasal offshore sand, kita ambil dia punya statement. Kita ambil dia punya statement. Okay, widely used as coastal restoration and land reclamation project. Okay. Kemudian ada pula advantage dan disadvantage. Oh, ni contoh dia bagus. Ada advantage. Sebab apa? Macam mana dapat ni? Sebab ada orang lain buat. Okay. Ada orang lain dah keluarkan advantage dan disadvantage of offshore sand. Jadi tinggal nak ambil saja. Kalau ambil pun mesti kena ada citation. Okay. Nak ambil pun mesti kena ada citation. Tengok tadi Srinivaratne nombor 2 ni. Kita tengok ini dia punya citation. Ini adalah dia punya citation. Ini dia punya statement. Okay. Ini adalah dia punya statement. Statement by Srinivaratne. So bila kita ambil statement dia, kita bagi kredit kat dia. Okay. Bila kita ambil statement dia, so kita pun berikan dia kredit. Okay. Bukan kita bagi duit. Kita bagi penghargaan. Okay. Kita bagi penghargaan. So macam mana kita bagi penghargaan? Kita tulis nama dia. Okay. Sebab dia yang keluarkan statement ni. So kita hargai dia, tulis nama dia. Dah tulis dekat citation sini. Jangan kamu lupa tulis pada reference. Kita tengok Srinivaratne. Ada tak nama dia dekat reference? Okay. Ini. Dah tulis dekat citation, mesti ada dekat reference. Okay. Dekat reference ni adalah full reference. Okay. Siapa yang tulis bersama-sama dengan dia? Okay. Diaz. Okay. Apa tajuk artikel dia? Tajuk artikel dia adalah Properties of Concrete and Plaster Made Using Alternative for River Sand. Okay. Dia buat master ni. Okay. Dia buat master. Okay. Dekat mana diterbitkan? Publisher dia siapa? University of Moratuwa, Sri Lanka. Okay. Ada nama, ada tahun, ada tajuk, ada publisher dia. Dekat mana? Okay. Publisher dekat mana? Okay. Itu cara menulis reference dan citation. Okay. Yang ni tadi. Srinivaratne. Okay. Kita tengok pula citation yang ini. Okay. Citation yang ini ada kat bawah ni. Okay. Advantage dan disadvantage ni telah dibuat oleh Chandra Kirti. Okay. Chandra Kirti. Tapi bila cari reference Chandra Kirti ni tak jumpa. Okay. Tapi jumpa dekat Dolesh. Dolesh yang tulis, dia ambil daripada Chandra Kirti. So kita tulis as cite in Dolesh. Okay. So kita tulis macam ni. Ada tak Dolesh 2013 ni? Okay. Kita rujuk balik. Ini citation dia daripada Dolesh. Kita tengok dekat reference. Dolesh. Ada tak Dolesh? Okay. Ini Dolesh. Okay. Dolesh. Ada citation.
ada reference. Okay. Knowledge. Siapa lagi tulis? Arya Wansa, tahun, tajuk dia, penerbit dia, publisher dia, British Journal of. Okay. Kemudian kalau ambil daripada jurnal, kena ada isu, volume, kena ada volume, kena ada isu, kena ada tahun lagi sekali kat belakang ni. Okay. Ataupun tahun belakang ni pun boleh, tak ada tak apa. Sebab dah ada kat depan. Okay. Yang belakang ni tak ada tak apa. Tapi kena ada volume, isu. Okay. Kalau jurnal. Itu saya cakap tadi, ada beza tulis paper presentation, perbentangan, kertas jurnal, buku, dia lain sikit-sikit lah. Dia punya cara menulis reference. Okay, baik. Kita nak pergi balik kepada literature review. Okay, literature review yang pertama tadi adalah berkenaan dengan offshore science. Literature review yang kedua adalah berkenaan dengan lightweight aggregate. Jadi, apa benda yang berkenaan dengan lightweight aggregate yang kamu rasa sesuai, kamu akan ambil dia punya statement. Yang rasa sesuai, berkenaan. Kamu akan ambil sebagai, kamu akan ambil dia punya statement, kemudian kamu akan buat citation. Okay. Kamu akan ambil sebagai citation. Okay. Ini dia punya statement. Statement oleh Force. Kamu tengok, ada citation. Kemudian nombor 4. Ada citation nombor 4. So, mesti kena ada dekat reference. Citation dengan reference ni, dia berhubung kait. Ada citation, mesti ada reference. Ada reference, mesti ada citation. Okay. Benda yang apa? Dia berkait lah. Dia berkait. Nombor 4. Tengok. Force. Okay, force. Force 998. Mana force tu? Kat mana force? Okay, ni force. Okay, force. Okay, mesti ada. Okay, mesti ada. Keempat. Ini ada lagi, Dias, Broomfield. Kamu kena ingat ni, sebab ni saya tunjuk benda-benda ni. BS 5328, ASTM C 876 dan Abdullah 1992. Abdullah, ASTM, BS, Broomfield, Dias. Okay, kita tengok kat mana dia ada nanti. Sambil-sambil kita review slide ni. Okay. Chapter literature review ni berkaitan dengan lightweight aggregate. Okay. Kemudian tentang corrosion. Okay. Tentang corrosion sama juga, cuma cara penulisan citation dia tu dia letak kat depan. According to Broomfield. Tadi kamu tengok dekat reference ada Broomfield kan? Okay. Dekat reference ada Broomfield ni. Okay. Ada Broomfield. Ada Broomfield. Okay. Kita sekali imbas. Okay. Ada Broomfield. So kita tengok dekat reference. Ada tak Broomfield? Okay. Broomfield. Okay. Broomfield. Okay. Okay. Next. Okay. Next. Apa tak hilang ni? Okay. Next adalah idea mengenai corrosion testing. Okay. Ambil juga. Masukkan dalam literature review. Siapa yang tulis tentang corrosion testing, kamu pun ambil. Okay. Ini ambil daripada mana pun, ambil daripada research orang lain. Ambil. Okay. Masukkan dalam research. Okay. Macam mana nak testing, kena tahu dah ni. Okay. Sebab kita buat literature review tu, untuk kita ambil detail dia. Macam mana dia buat, macam mana dia testing. Apa yang dia testing. Okay. Macam mana dia testing. Okay. Apa kandungan-kandungan dia sebelum testing, selepas testing. Okay. Itu yang perlu ada lah.
Okay. Okay, previous research kalau nak buat pun boleh. Okay. Diaz, Dolesh, tadi dah ada dia punya reference. Okay, Diaz pun ada yang 2007 ni. Okay, kalau tengok Diaz 2007. Okay, Diaz 2007 kat sini. Okay. Okay, tinggal 3 lagi. Kita tengok nanti kat mana. Okay. Expected outcome. Okay, expected outcome ni. Okay, kita dah fikir macam mana nak buat dan tajuk dia. Okay, kita dah fikir masalah dia. Kita dah fikir skop kajian kita. Okay. So, kita dah fikir dia punya literature review. So, kita dah boleh agak okay, expect apa yang akan berlaku, apa yang hasil dia. So, expected outcome ni apa yang kamu rasa. Apa yang kamu akan rasa, apa kamu rasa dia akan terjadi. Okay, apa terjadi kepada research kamu, apa yang hasil dia. Dia membantu ke tak membantu. Okay, apa yang terjadi kepada kandungan, kalau perlu kaji tentang kandungan, apa akan jadi pada kandungan dia, apa impact dia kepada chloride ni kepada steel tadi. Okay. Okay, itu adalah expected outcome. Dia akan memberikan sumbangan kat siapa. Pun expected outcome. Okay, masukkan sebagai jangkaan kajian. Okay, expected outcome ni adalah jangkaan. Okay, kamu rasa-rasa dia akan jadi macam mana nanti. Okay, apa dia akan bantu. Okay, itu expected outcome. Okay, kemudian methodology. Kamu boleh rangka kamu punya jalan. Okay. Bagaimana kamu nak buat kajian kamu. Bagaimana kamu nak buat research. Bagaimana kamu nak buat inovasi. Okay, kamu rangkalah. Yang pertama, kena ada material. Okay, kena ada material. Kena dapatkan material. Okay, dapatkan material. Yang kedua, stage yang pertama tu, dapatkan material. Stage yang kedua adalah prepare sample. Prepare mold. Okay, kalau buat inovasi, stage yang kedua ni dah assemble. Okay, kalau yang buat inovasi. Okay, ingat yang research mungkin prepare lah. Dah siapkan mold. Okay, dah siapkan mold. Lepas tu nak masukkan konkrit. Tu dalam stage 2 lah. Okay, kalau yang buat inovasi, dah assemble barang-barang. Dah sambung. Bukan dah lah. Sedang buat sambungan-sambungan. Tengah buat potong-potong. Tadi prepare. Sekarang ni dah buat kerja. Tu dalam stage yang kedua. Tengah buat kerja. Tengah sambung. Tengah pasang. Tu untuk yang stage yang kedua. Stage yang ketiga, conduct testing. Okay, conduct testing. Untuk buat research, conduct testing. Buatlah compression test lah. Buat corrosion lah. Buat crack, failure. Buat flexural dan sebagainya. Tu testing lah. Test tanah. Test of field density test kalau buat yang tanah. Buat CBR kan. Batu kalau buat jalan raya dengan tanah. Okay. Ada macam-macam jenis test lah. Kalau buat air, kena test air. Tu testing. Peringkat yang ketiga. Kalau yang buat inovasi, kat sini adalah questionnaire. Kalau yang buat inovasi, dengar yang buat inovasi. Stage yang ketiga adalah questionnaire. Questionnaire ni untuk apa? Untuk dapatkan respon, maklum balas tentang apa yang kamu buat tu. Orang lain boleh terima tak? Siapa yang nak guna alat kamu? Industri nak guna alat kamu. Industri apa? Industri pembinaan bangunan. So, kamu bawa pergi kat tempat pembinaan, kamu bagi kepada pekerja-pekerja pembinaan questionnaire kamu tu. Soal selidik kamu tu. Bagi dia orang jawab soal selidik kamu tu. Okay. Buatkan beberapa soalan yang sesuai dengan objektif kamu. So, bagi. Itu maksud yang buat inovasi. Questionnaire kat sini. Kat nombor 3 ni. Okay.
Nombor 3 ni buat questionnaire bagi kalau benda projek kamu buat tu pekerja binaan nak guna, so kena bagi kat dia. Okay. Kalau mengikut kepada siapa yang nak guna peralatan kamu. Okay. Jangan bagi kepada student pula. Okay. Yang bagi student tak pernah guna tolak-tolak kereta sorong secara heavy. Tolak-tolak biasa-biasa, main-main macam tu je. Tak sesuai. Boleh tapi jangan banyak sangat. Yang banyak adalah kepada construction lah. Yang tu yang kamu kena bagi. Kamu buat alat yang nak diguna untuk construction, so banyaknya responden kamu adalah untuk pekerja construction. Okay, untuk yang buat inovasi. Okay, yang keempat adalah presentation. Graphical presentation. Kamu kena dapatkan buatkan graf. Okay, data-data kamu tu kena buatkan graf-graf. Okay, supaya kamu dapat dia punya perbezaan dan sebagainya. Okay, buatkan perbandingan secara graphical presentation. Buatkan diagram, buatkan jadual. Itu dalam stage yang keempat. Okay, stage yang keempat. Okay, stage yang keempat. Pertama prepare, yang kedua assemble ataupun buat mold dan sebagainya. Yang ketiga conduct testing ataupun dapatkan responden untuk questionnaire. Yang keempat graphical presentation, buatkan graf, buatkan jadual dan sebagainya yang sesuai dengan kamu punya research ataupun inovasi. Okay, itu metodologi. Ini metodologi ni untuk research proposal saja. Okay, kalau yang real punya metodologi ada banyak lagi, lebih detail lagi. Okay, ini untuk standby untuk presentation saja. Presentation next week saja. Okay. Dan kamu juga kena buat graf. Kena buat chart macam ni. Tadi kena ada metodologi punya stage. Dalam slide presentation kamu kena ada metodologi stage. Kena ada metodologi chart. Organizational chart untuk kamu punya proses. Okay. Ini kita panggil dia flow chart. Kamu kena buat flow chart. Okay. Flow chart ni daripada kamu dapat buat prepare. Lepas tu material selection. Okay, ni bahan-bahan dia nak guna. Lepas tu pergi kepada prepare concrete sample. Okay, dah siap concrete sample, kena buat testing. Okay, tadi ada 4 stage kan. Material selection, prepare concrete, testing, graphical presentation. So kamu kena ada list down kan lah dia punya proses-proses dia. Proses testing apa, proses buat questionnaire apa, graphical presentation apa dia graphical presentation yang kamu nak buat. Okay, setiap satu objektif tu kena ada graphical dia. Ni ada 2 saja objektif, 2 saja. Okay. Ini kita panggil chart. Okay. Flow chart. Kamu boleh buat dalam pelbagai bentuk. Ini adalah salah satu contoh sajalah. Kamu boleh buat atas ke bawah, kiri ke kanan dan sebagainya. Tapi jangan nampak pelik sangat. Okay. Yang penting orang dapat tahulah. Yang penting kamu sendiri nak explain kepada panel lah. Tahu flow dia. Jangan kamu present terbalik pula daripada belakang ke depan. Okay. Ataupun daripada atas ni ke bawah. Tak kena. Sedangkan kalau tengok proses ni daripada kiri ke kanan. Okay. Dan kamu kena ada lagi satu benda iaitu Gantt chart. Okay. Gantt chart kena ada. Okay. Kena ada stage chart. Okay. Stage untuk metodologi. Kena ada flow chart untuk metodologi. Dan kena ada Gantt chart untuk metodologi. Ada 3 benda ni untuk metodologi. Okay. Gantt chart ni apa? Gantt chart tu adalah tadi ada 4 proses. So kamu senaraikanlah 4 proses tu. Okay. Proses yang pertama prepare. Dalam proses yang pertama juga adalah chloride content. Tapi dia tak buat. Kalau dia buat dalam minggu yang sama, okey. Kamu letak je kat sini. Stage yang pertama adalah yang pertama dan yang kedua ni. Okay. Kemudian preparation of sample adalah stage yang kedua tadi adalah yang ketiga ni. Kemudian testing. Testing adalah stage yang ketiga. Testing. Ataupun questionnaire.
distribute questionnaire dekat stage ni. Stage row yang keempat ni. Data analysis, establish table chart ni adalah stage yang keempat. Okay, stage yang keempat. Data analysis dan establish chart. Stage yang keempat. Kemudian kamu punya research tu, kamu punya aktiviti dah siap, cuma kamu nak buat report. Okay. Report tu adalah kita kena kamu buat result comparison, analysis, buat conclusion, buat discussion. Itu kat sini lah. Itu kat sini. Dekat result comparison and analysis. Okay. Mungkin perlukan masa sikit lah untuk dapatkan ilham dan sebagainya. Untuk kaji balik. Okay. Ambil masa 3 minggu. Okay. Kemudian dah siap semua, thesis submission. Okay, letak juga satu sebagai thesis submission. Okay, apa yang ada dalam Gantt chart ni adalah apa yang akan berlaku pada semester hadapan. Okay, melainkan kamu nak prepare bahan kamu semester ini. Kamu boleh masukkan lah. Semester ni dah siapkan prepare. Okay, kalau saya ni, contoh yang saya keluarkan ni adalah SEM ni tak buat lagi. SEM depan baru buat. So, SEM depan baru start. Okay, SEM depan bila nak buat? Bulan bila, minggu ke berapa? Bulan Julai, minggu keempat. Contoh. Bulan Julai, bulan keempat. Okay. Kalau kamu mungkin Januari ke apa ke, macam tu lah. Okay, Januari ke Februari ke baru nak start. Okay, janganlah lambat sangat. Kamu kena start sepatutnya bulan 12. Bulan 12 kena start. So, kat sini Disember. Okay, baru start. Itulah. Okay, Gantt chart. Okay. Okay. Okay, dah habis Gantt chart, barulah reference. Okay, reference. Okay. Boleh juga selepas Gantt chart ni kamu letak expected outcome. Tadi dah letak expected outcome awal. So dekat belakang sepatutnya selepas Gantt chart ni expected outcome pun boleh jadi juga. Okay, susunan ni pun bergantung kepada kamu lah nak buat macam mana. Okay, lepas Gantt chart ada expected outcome pun boleh. Ataupun expected outcome ni dah keluar awal pun boleh. Okay, tak ada masalah. Okay, itu tentang slide presentation. Okay, dah kena buat. Okay, dah kena buat proposal. Dah kena buat slide. Okay. Macam mana nak tulis reference? Okay, macam mana nak tulis reference ni? Ada yang buku, ada yang journal, ada yang paper presentation, ada yang thesis. Okay. Ini kamu pergi dekat CDOS. Okay. Pergi dekat CDOS. Ada APA style of referencing. Okay, ada APA style of referencing, kamu download. Okay, benda ni kamu download. Kamu tahulah nak tulis reference tu macam mana. Okay, contoh ni kan. Ini contoh untuk buku. Book with one author. Okay, buku yang ditulis oleh seorang penulis. Okay, macam mana nak tulis reference dia? Mesti ada nama dia, tahun, tajuk. Okay. Okay. Dekat mana dia tulis? Dekat mana dia tulis? Okay. Book kalau lebih daripada satu penulis, begini. Dia bagi contoh. Kamu hanya perlu download dan tengok. Ni kena download, print. Bukan banyak pun, dua page je. 2 page je. Jadi senang nak tengok. Kalau kamu dapat maklumat tu daripada buku, macam mana nak tulis. Kalau dapat daripada edited book, buku yang dah diedit. Mungkin keluaran yang kedua, ketiga dan sebagainya. Ni, contoh. Kalau corporate yang tulis, organisasi yang tulis, macam mana nak tulis dia punya reference? Tulis nama organisasi tu. University of Waikato, contoh. Nama organisasi. Dia organisasi yang keluarkan. Kalau conference paper, ni contoh nombor 5. Macam mana nak tulis? Nama, tahun, tajuk. Okay. Paper present kat mana?
Okey. Kemudian kamu dapat, kalau dapat daripada internet, masukkanlah. Kali ini benda ni kamu tulis bila kamu dapat daripada internet. Retrieve from. Yang atas kena tulis juga. Okey, yang atas ni kena tulis. Dan sebabkan kamu ambil daripada internet, kamu kena tulis dia punya retrieve from ni. Okey. Yang ni kena tulis. Yang atas ni memang dah wajib lah. Yang ni tak ada, kamu tulis yang bawah saja, salah cara penulisan reference kamu. Sebab yang penting adalah bahagian atas, bukan yang bahagian bawah. Okay, walaupun retrieve ni betul, tapi kamu tak tulis yang atas, kamu punya reference salah. Okay. Macam mana nak ambil daripada lecture note, nota. Macam ni. Yang nombor 6. Okay, daripada filem pun ada ditulis. Daripada jurnal artikel pun ada ditulis. Macam mana nak tulis reference daripada jurnal. Okay. Jurnal artikel. Okay. Ini sama juga, jurnal artikel juga. Ni ada yang ada DOI ni, dia punya number. Ni ada number DOI ni. Yang ni with no DOI. Ni tak ada internet, tak ada DOI ni. Kalau kita tengok buku-buku ada nombor siri. Itu nombor siri DOI lah. Ada yang tak ada nombor siri. Okay, macam ni tulis dia. Okay. Journal artikel, print version. Ada banyak, ada 19. Okay. Web page. Okay. Web page. Dapat daripada web page. Dapat daripada web page, macam mana nak tulis. Kalau dapat daripada tesis, macam mana nak tulis. Okay. Kalau dapat personal communication, macam mana. Okay. Kena tulis lah. Dia punya surat ke apa ke, kena ada lampiran nanti. Report. Okay. Newspaper artikel, magazine artikel. Okay. Daripada tesis. Daripada tesis print version. Daripada web page. Okay. Web page. Macam mana nak tulis daripada web page. Okay, macam ni. Okay. Bukan terus tulis. Kalau web page pun, bukan terus tulis yang bahagian belakang ini. Okay. Dia ada juga yang depan. Okay. Dia ada juga yang depan. Okay. Dia ada juga yang depan ni. Depan ni organisasi dia. Statistics New Zealand. Organisasi dia. Ini dia punya title kepada benda yang ditulis. Kemudian dapat daripada mana? Baru boleh masuk retrieve from. Sebab dia ambil daripada internet. Retrieve from. Okay. Kalau ada web page ni, dua-dua bahagian ni adalah wajib lah. Depan wajib, yang retrieve from pun wajib. Dah nama web page. Dia kena ada depan. Dia kena depan ni. Dia kena ada juga belakang ni. Okay. Dia kena ada juga yang belakang ni. Okay. Itu cara menulis reference. Okay. Reference ni bila kita nak tulis, bila ada citation. Kena ingat, jangan tu saja suku-suku tulis. Sedangkan dalam report kamu tak ada pun citation mengenai dia. Okay. Ada citation baru masukkan sebagai reference. Okay. Tak ada citation, tak ada lah reference. Okay. Jangan suku-suku tulis reference. Okay. Bila tulis reference, kena tunjukkan dekat mana citation. Bila tulis citation, kena tunjukkan dekat mana tulis reference. Sebab dia berkait. Okay. Boleh faham tu semua? Okay. Itulah slide untuk slide presentation. Okay. Untuk proposal, kamu dah tengok dah proposal yang saya share. Okay. Proposal yang saya share tu macam ni kan. Saya share sekejap. Okay. Contoh ni proposal. Okay. Proposal kena ada introduction. Kena ada scope study. Biasalah objektif, expected outcome, background. Okay. Metodologi. Metodologi ni tadi stage dia lah. Stage 1, stage 2, stage 3, stage 4.
Okey, kemudian ada flowchart ada letak flowchart nanti kat sini. Okey, kemudian kena ada Gantt chart. Okey, Gantt chart ni sama yang tadi. Kalau kamu tengok sama je. Okey, sama je. Okey, kemudian ada reference. Reference ni apa yang ada dalam proposal ni mesti ada kat reference. Apa yang ada citation mesti ada dalam reference. Okey. Kita tengok contoh satu. Contoh Diaz 2007 dalam citation. Girish 2015. Ni Diaz juga 2007. Okey, Diaz 2007 dengan Girish 2015. Okey, ada lagi tak satu? Kita ambil lagi satu contoh. Diaz, Girish. Kita ambil yang BS 5328 1997. Okey, Diaz, Girish 53, BS 5238. 5328. Kita tengok dekat reference. Diaz 2007, Girish 2015 dan juga BS 5328. Okey, nampak macam mana kita relatekan citation dengan reference. Apa yang ada dekat citation mesti ada dekat reference. Tak kira dekat mana-mana kamu tulis. Kamu tulis dekat slide ke, kamu tulis dekat project proposal ke, kamu tulis dekat project report nanti semester depan kamu tulis dekat project report ke, pun sama. Ada dekat citation mesti ada dekat reference. Okey. Ni saya dah share contoh sampel proposal ni, saya dah share dalam group. Okey. Kamu boleh download dan tengok balik macam mana penulisan. Okey. Tengok macam mana penulisan lah. Bukan nak copy ayat pun. Kamu tak boleh copy pun ayat ni. Okey. Citation, reference. Citation, reference. Citation, reference. Mesti berkait. Okey. Ya. Itu sahaja untuk kelas kita petang ni. Ada apa-apa nak tanya, boleh tanya sebelum kita end kelas. Yang belum type nombor matrik, boleh typekan nombor matrik. Okey, ada siapa-siapa nak tanya? Okey, ada siapa-siapa nak tanya? Okey, jangkaannya minggu depan lah. Okey, siap dengan proposal, siap dengan slide presentation. So minggu ni memang dah kena hard work lah. Kena cari study semua benda, kena masukkan dalam slide proposal, kena masukkan dalam slide presentation. Okey, minggu ini dah kena siap. Minggu depan seawal hari. Ya, nak tanya apa? Nadila nak tanya apa? Okey, ada lagi siapa nak tanya-tanya? Ada lagi siapa nak tanya? Jangan sampai project presentation kamu fail lah. Kalau tidak, kena cari tajuk balik, kena buat semula. Okay. First presentation ni kita panggil defend. Boleh faham tak maksud defend? Apa maksud defend? Apa maksud defend? Defend tu mempertahankan tajuk kamu tu dengan hujah-hujah. Kenapa kamu boleh buat tajuk tu? Kenapa, apa benda yang kuat yang menyebabkan kamu nak buat tajuk tu? Tajuk kamu tu boleh buat ataupun tidak? Kemampuan kewangan kamu cukup ataupun tidak? Dan sebagainya. Cukup tak alat-alat nak buat testing? Barang-barang yang kamu nak buat tu ada ke tidak? Tu kena standby lah soalan-soalan benda-benda macam tu kena defend. Maksudnya projek kamu boleh dilaksanakan. Kamu kena fikirkan untuk menjawab bahawasanya projek kamu ni boleh dilaksanakan. Cukup sumber, cukup kewangan, cukup alat, cukup masa. Semua cukup lah. Semua dalam keadaan boleh dilaksanakan.
Knowledge pun kena cukup. Itu maksud dia. Defend. Okay, defend tajuk ni. Kamu nak pertahankan juga tajuk yang kamu nak buat ni. Kenapa? Tu kamu kena fikirkan lah. Macam mana nak jawab nanti. Okay, bukan nak cari salah. Tapi kamu memang nama presentation ni memang defend presentation. Okay. Apa maksud defend? Kamu sendiri faham lah. Okay. Untuk pastikan tajuk kamu tu lepaslah. Kalau tak lepas, kamu kena start balik daripada zero. Okay. Dalam keadaan masa yang suntuk, kamu kena buat semula. Kalau tak lepas tajuk kamu. Okay. Boleh faham? Ada lagi nak tanya? Ada lagi nak tanya? Okay. Tak ada yang bersuara, jadi saya anggap tak ada lah. Okay. Sekian saja. Kita akan buat kelas semula minggu depan. Kita akan buat face to face dekat BK29 hari Khamis pukul 3. Face to face. Okay. Boleh ingat kelas minggu depan hari Khamis face to face dekat bilik kuliah 29. Okay, kena hadir pukul 3 tepat. Okay. Okay. Waktu pukul 3 ke 5 tu kamu tak boleh buat appointment untuk buat presentation lah. Tu sebab saya ada benda nak cakap dalam waktu kelas tu. Jangan buat appointment waktu tu dengan pensyarah yang SB panel kamu nanti. Okay, cari waktu lain. Waktu tu saya nak guna untuk kelas projek 1. Okay, kalau tak ada apa-apa, jumpa, kamu boleh leave meeting. Okay, dah type nombor matrik, boleh leave meeting.